Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah ada berita berkaitan dengan pemilihan timbalan Presiden PKR, orang nomor 2 tertinggi PKR, ada yang kata Saifuddin akan jadi calonnya, Nurul Izzah, ada yang kata Rafizi, tapi pada akhirnya disahkan, dimuktamadkan oleh Saifuddin Nasution tak bertanding jawatan timbalan Presiden PKR. Adakah dengan ini sebenarnya Saifuddin memberikan laluan kepada Nurul Izzah untuk bertanding 1 lawan 1 bersama dengan Rafizi Ramli? Namun persoalan yang seterusnya adalah, kalaulah Saifuddin tidak bertanding jawatan timbalan Presiden PKR, adakah dengan ini beliau tidak akan mungkin memakan masa yang lama untuk menjadi Presiden PKR? Adakah dengan ini Nurul Izzah yang bakal menjadi Presiden PKR pada masa-masa akan datang? Nah, berkaitan dengan ini, saya ada menerima satu komen berkata, lepas nih Rafizi, ditulis di sini Lapiji, isi borang jadi ahli PAS, PN akan lantik jadi pakar formula PAS. Ini satu komen yang bagi saya mungkin memerli terhadap Rafizi Ramli. Nah, pada akhirnya, kalaulah nanti Rafizi kalah pada pemilihan timbalan Presiden PKR, tidak mampu untuk mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR, karena kita tahu beberapa ketua cabang PKR di Kelantan, Terengganu, Selangor telah memilih dan menyokong Nurul Izzah untuk menjadi timbalan Presiden PKR. Nah, akhirnya kalaulah Rafizi Ramli kalah, adakah Rafizi akan benar-benar keluar daripada PKR? Dan paling teruk, mungkin menjadi kejutan besar sekiranya Rafizi menyertai Perikatan Nasional. Komen ini berkata Rafizi isi borang jadi ahli PAS. Ini mungkin satu komen yang mungkin berbentuk cadangan ataupun berbentuk perlian. Saifuddin pula sah undur diri, tak bertanding jawatan timbalan Presiden PKR. Nah, kita juga telah menerima berita beberapa cabang PKR menyokong Nurul Izzah untuk menjadi timbalan Presiden PKR. Dan dengan ini, kalau begini mereka nak Rafizi untuk dikalahkan pada pemilihan kali ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ada saya terima pandangan dan komen setelah timbulnya isu skandal rasuah Sabah yang melibatkan beberapa adun JRS, bahkan nama Ketua Menteri sebelum ini pun disebut di dalam skandal ini. Saya tidak cakap mereka bersalah, saya tidak cakap mereka ini memang dibuktikan bersalah. Tapi asal namanya rasuah memang menjadi satu perkara yang digemari oleh netizen untuk mengulas. Kementerian netizen bahkan sehingga mahu mereka ini dipecat. Kalau nak cakap mana-mana wakil rakyat yang terlibat rasuah, memanglah perlu ditangkap supaya rasuah itu tidak berpanjangan. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, ada satu surat yang panas yang pasti mengejutkan JRS. Skandal Sabah, dunia sedang memerhati. Laporan penyiasatan khas Malaysia kini berkenaan skandal rasuah melibatkan adun Sabah adalah satu daripada 3 yang disenarai pendek untuk anugerah The Scoop dalam kategori berita tempatan serantau oleh Society of Publisher in Asia ataupun SOPA. Ia merupakan sebuah pengiktirafan antarabangsa yang dalam bidang kewartawanan. Tanya kepada Malaysia kini, portal berita ini memang layak meraih pengiktirafan tersebut kerana dedikasi dan keberanian mereka.
Tanya juga kepada beberapa adun JRS kerana berjaya melonjakkan nama negeri ke pentas berita antarabangsa. Pencapaian luar biasa adun Sabah itu pastinya akan mempopularkan negeri untuk sebab yang salah. Apa tidaknya pencapaian ini bukan hasil kecemerlangan dalam membangunkan negeri atau memperjuang nasib rakyat, tetapi kerana terbabit dalam laporan skandal rasuah yang kini menjadi sorotan media antarabangsa. Penyenaraian pendek berita skandal mineral Sabah untuk anugerah The Scoop sepatutnya menjadi cabaran hebat kepada pihak berkuasa. Rakyat seseriusnya menunggu tindakan tegas pihak berkuasa. Adakah skandal mineral Sabah akan menyaksikan satu lagi keputusan NFA? Tiada tindakan lanjut ataupun no further action. Seperti kes Faisal Abdul Halim. Ia satu keputusan yang menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat. Muhammad Hisham Hazaril ialah Ketua Pemuda Bersatu Sabah. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 10 Mei 2025 10.17 pagi. Adakah dengan ini boleh menjadi penyebab kepada kejatuhan JRS pada PRN kali ini? Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pilihan Raya Negeri ke-17 PRN Sabah menjadi tumpuan satu Malaysia, terutamanya bagi seluruh rakyat Malaysia, rakyat di negeri di bawah bayu. Kita sudah mendengar pengumuman pakatan kerjasama di antara parti ini dan parti ini. PHBN sah bergabung untuk mendepani pilihan raya negeri ke-17 Sabah pada tahun ini. Ada yang kata JRS patut bertanding dan patut bersama-sama dengan PHBN. Ada yang cakap begitu. Ada komen berkata PBS dan STA patut keluar daripada JRS. Ikut pakatan kerjasama PHBN. Tapi pada akhirnya PBS dan STA yang bersama-sama di dalam JRS. Seperti yang kita tahu, sudah diumumkan JRS bersedia untuk bertanding solo lawan PHBN, kata Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi JRS. Jadi di sini saudara-saudara, seperti yang kita tahu di peringkat persekutuan, di peringkat kerajaan pusat, kerajaan perpaduan, JRS bersama-sama dengan PHBN di dalam kerajaan perpaduan. Ahli parlimen JRS menyokong antara ahli parlimen kerajaan di dalam ahli parlimen yang menyokong kerajaan hari ini. Tetapi di peringkat negeri pula, di kerajaan negeri, pilihan raya negeri, JRS pula bersedia untuk berlawan dengan PHBN. Jadi mungkin ada yang pening kepala. Kenapa JRS lawan PHBN di peringkat negeri? Sedangkan di peringkat pusat, JRS, PHBN bersama-sama di dalam kerajaan. Mungkinkah ini akan menjadi satu penyebab JRS akan keluar daripada gabungan kerajaan perpaduan? Itu menjadi persoalan. Dan keputusan HJJ yang berkata JRS bersedia gerak solo untuk melawan PHBN, adakah satu keputusan yang relevan ataupun satu keputusan yang betul? Coba kita fikirkanlah. Ataupun mungkin juga boleh JRS bergabung dengan mana-mana parti lokal yang lain. Masih ada warisan. Ada parti lain yang mungkin boleh bersama-sama dengan JRS. Jadi, akhirnya pilihan negeri Sabah menjadi satu perkara yang paling dinantikan seluruh rakyat di Sabah. Jadi anda rasa saudara-saudara, siapa yang bakal menang? PHBN ataupun JRS, mungkin bersama dengan parti lokal yang lain? Siapa yang menang dan siapa yang terpelanting? Dan persoalan paling utama selepas itu adalah siapa bakal Ketua Menteri yang baru. Sila berikan pandangan anda di bawah.